Katakan bajet anda plus minus RM50 Malaysia, anda sedang cari satu wireless gaming mouse, saya akan recommend anda untuk beli Phanteks Venom yang design dia lebih kurang sama dengan yang saya pegang. Cuma yang ni bukan Phanteks Venom, ini adalah abang dia iaitu Phanteks Venom 2. Sebelum ni Phanteks Venom terima banyak kritikan dekat dia punya sensor. Dia punya max DPI hanya 2800. So, Phanteks dengar keluhan pengguna, mereka perkenalkan Phanteks Venom 2 yang mana mereka improve dari segi sensor. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. First kali apa yang anda kena tahu tentang Phanteks Venom 2 ni, dia datang dengan pelbagai pilihan warna, total ada 7. Katakan anda nak buat gaming setup yang berwarna putih, dia ada pilihan warna putih. Tak pelik lagi, anda nak buat warna pink untuk kekasih hati anda, untuk isteri, untuk anak perempuan anda, yes, dia ada warna pink. Anda nak buat warna beige, okey. Anda nak buat warna hijau, mungkin anda orang Kelantan, yes, dia ada warna hijau. Even kalau anda tanya saya, dalam ke-7 pilihan yang dia offer kepada kita, yang mana menjadi favorite saya adalah warna hijau ni. Anda boleh tengok combination antara warna hijau untuk dia punya main body, kemudian button yang berwarna creamy kuning ni memang masuk bagi saya. Warna dia soft, sangat nice. Dari segi design pula, dia sebenarnya dia lebih kurang sama je dengan Phanteks Venom sebelum ni. Sekali tengok pun orang akan tertukar punya. To be honest dengan anda, masa mula-mula Phanteks Venom 2 naik dekat rak Mona Lisa KB Mall, dekat kedai komputer Mona Lisa KB Mall, mati-mati saya ingat ini adalah Phanteks Venom sebelum ni. Tapi bila saya baca dia punya description, oh okey, ini adalah model baru yang mana dia punya sensor lebih bagus berbanding dengan mouse sebelum ni. So dari segi design memang totally sama. Anda boleh tengok bentuk dia adalah ambidextrous, kiri dan juga kanan dia lebih kurang sama. Yang beza adalah di bahagian kiri ada dua side button ni lah. Dan physically mouse ni agak besar. Kalau kita ukur, saya tolak tepi dulu semua ni, kita ambil yang warna hijau sahaja. So kita ambil, kita ukur, anda boleh tengok yang dia punya panjang dari depan ke belakang lebih kurang dalam 125. Lepas tu dia punya panjang di lebar dia di bahagian yang paling rendah adalah 56.7. Lepas tu dia punya tinggi puncak dia adalah 39 mm. Memang besar. Dan bila saya pegang mouse ni, saya percaya yang mouse ni sesuai untuk hampir ke semua saiz tapak tangan lah. Tak kisah anda ni saiz sederhana macam saya atau anda saiz yang lebih besar ataupun lebih kecil. Kemudian kalau anda pegang secara palm ke, anda pegang secara fingertip ke, anda pegang secara claw pun tak ada masalah langsung. And mouse ni dia berat. Kalau kita timbang, dia punya berat tu lebih kurang dalam 92.5 gram. Kalau kita cerita masa Phanteks Venom pertama dikeluarkan, mouse ni akan berada dalam kategori mouse yang ringan lah. Tapi untuk 2024, mouse yang ringan adalah mouse yang berat dia 70 gram ke bawah. Macam contoh Cooler Master MM712 ni, tengok berat dia adalah 59 gram. Cuma untuk menjadikan Cooler Master MM712 sebagai benchmark untuk Venom 2 ni, bagi saya tak adil. Kita kena ambil mouse macam Razer Basilisk X. Harga dia pun tak jauh. Harga dia jauh beza, tapi bagi saya okey lah untuk guna Razer Basilisk X sebagai perbandingan. Berat untuk Razer Basilisk X ni adalah 108 gram. Yang ni berat dia adalah 92 ataupun 93 gram. Manakala Razer Basilisk X adalah 108 gram. Okey, saya nak tunjuk dia punya gliding dahulu. Untuk gliding, Venom 2 ni dia pakai PTFE MOSFET. Cuma Phanteks tak bagi tahu berapa persen PTFE yang digunakan untuk material dia punya MOSFET. Ada 3, satu besar di bahagian atas, satu besar di bahagian bawah, kemudian ada satu halus mengelilingi dia punya sensor. So positioning dia sebenarnya bagi saya tak sesuai dengan berat dia. Bila kita gerakkan, gliding dia tak adalah selancar Razer Basilisk X Hyperspeed. Lagi jauh kalau nak dibandingkan dengan Cooler Master MM712. Saya tunjuk perbandingan. Ini adalah Cooler Master MM712. Anda tengok dengan daya macam ni,
ni dia boleh pergi jauh. Lepas tu saya ambil Venom 2, saya tolak dengan daya yang sama. Kalau Cooler Master tadi dia boleh sampai tahap ni, tapi sekarang anda boleh nampak dia punya pergerakan tu tak lancar sangat. Saya kena tambah daya baru pergerakan dia smooth. Lepas tu ini pula pergerakan untuk Razer Basilisk X Hyperspeed, lagi ringan berbanding dengan Fantech Venom tadi. Okey, saya tunjuk lagi perbezaan. Lepas tu kan, kalau jujur saya bagi tahu kepada anda, bila kita gerakkan mouse ni, kita akan rasa yang Fantech Venom 2 ni lagi berat berbanding dengan Razer Basilisk X Hyperspeed. Sedangkan kalau kita timbang tadi, berat untuk Razer Basilisk X Hyperspeed ni adalah 108 gram, yang ni berat dia adalah 93 gram macam tu lah kan. Benda ni disebabkan dia punya geseran lah, geseran yang berlaku di antara dia punya mouse feet dengan meja, menyebabkan daya yang diperlukan untuk gerakkan mouse ni lagi tinggi berbanding dengan daya yang diperlukan untuk gerakkan Razer Basilisk X Hyperspeed. Ini untuk dia punya gliding lah. Sekarang kita tahu yang mouse ni selesa, tapi gliding dia tak smooth sangat. Seterusnya tentang button. Dia punya main button dia pakai Huano switches, yang mana Huano switches ni dia punya response time laju dan dia boleh ditekan, diklik sampai 80 juta kali klik. Kalau anda seorang spammer pun tak ada masalah punya. Dia punya wheel button bagi saya longgar sedikit. Bukan maksudnya dia boleh gerakkan kiri kanan, dia punya build quality tak mantap, no. Tapi kalau kita main-main macam tu, anda akan nampaklah dia bergerak sedikit. Tapi nice, kita still dapat rasa gigi-gigi gear yang ada dekat dia punya scroll button. Lepas tu DPI button dia berat gila, anda kena tekan kuat-kuat. Oh ya, lupa saya nak cerita tentang LED yang ada dekat mouse ni. So bahagian belakang ada 2 light bar dan di bahagian scroll button dia ada 1 LED lah. Untuk tukar LED di bahagian belakang ni, kita tekan DPI button dengan side button belah belakang dan kita boleh tukar kepada beberapa option yang ada lah. So ada yang solid warna dan ada juga yang RGB yang akan bertukar warna macam ni, tukar secara branding lah. Lepas tu guys, LED untuk scroll button ni akan bertukar based on level DPI yang kita pilih. Ada 4 level DPI yang dah diset dekat sini, yang mana DPI dia kita tak boleh tukar guna software. Memang tak ada software pun tuan-tuan dan puan-puan. Dan LED untuk scroll button ni, cahaya dia akan keluar sedikit dekat bahagian kiri, celah-celah di antara dia punya main button panel dengan dia punya body ni. Okey, balik pada cerita kita tadi, dia pakai bahagian hadapan dia punya main button dia pakai Huano switches. Lepas tu saya tak suka dengan position dia punya extra button belah kiri ni. Bila saya pegang mouse ni kan, anda boleh tengok yang ibu jari saya berada di tengah-tengah antara button hadapan dengan button belakang dia. Biasanya saya lebih suka bila saya pegang mouse, saya punya ibu jari ni akan duduk di hadapan, di button hadapan, sebab senang untuk kita klik. Secara natural, button di bahagian hadapan kena bagi pressure yang lebih berbanding dengan button di bahagian belakang lah. Saya bagi comparison, macam contoh saya pegang Razer Basilisk X Hyperspeed, anda boleh tengok yang ibu jari saya jatuh di bahagian bawah hadapan side button dia. Kalau saya pegang Cooler Master MM712 pun the same thing happen. Maksudnya saya punya ibu jari ni boleh klik dia punya button hadapan tanpa perlu extra effort lah. Untuk Venom 2 ni anda tengok dia berada di tengah-tengah. And seriously, sepanjang saya guna mouse ni memang tak terkira banyaknya saya tertekan dia punya button di bahagian hadapan ni. Anda boleh tengok ketinggian dia punya side button di bahagian belakang dengan side button di bahagian hadapan adalah lebih kurang sama. That's why senang untuk saya tersalah tekan. Kita buat comparison dengan Cooler Master MM712. Anda boleh tengok dia punya button di bahagian belakang ni lebih rendah. Lepas tu sama juga dengan Razer Basilisk X Hyperspeed. Walaupun kita nampak dia ketinggian dia sama, tapi disebabkan bentuk dia ergonomik, susah untuk kita tersalah tekan button di bahagian belakang dia. Lepas tu lagi di bahagian bawah ada satu button untuk kita tukar dia punya connection. Actually dia punya connection ni sama saja, 2.4 wireless, 2.4 GHz. Cuma dia bagi option kepada kita untuk guna eco mode, yang mana dia akan matikan LED yang ada dekat mouse ni and dia akan rendahkan polling rate ke 125, ataupun
kita boleh pilih dia punya performance mode. Performance mode dia akan nyalakan LED di bahagian belakang dan dia akan tukar polling rate kita ke 1000 Hz. And of course, kalau anda nak bateri tahan lama, anda turn on lah dia punya eco mode. Bateri untuk mouse ni adalah 300 mAh. Kalau anda guna performance mode, seminggu boleh tahan lah. Kalau anda guna eco mode, 3 minggu tak ada masalah punya. So last sekali tentang sensor. Mouse ni dia pakai PixArt 3320, improve compare dengan sensor Venom sebelum ni. Dia punya max DPI dah boleh pergi sampai 4000 DPI. Lepas tu kalau dia punya acceleration dia adalah 20G tracking 80 IPS. Kalau nak dibandingkan dengan Fanatec Venom 1, memang performance pergerakan accuracy Fanatec Venom 2 ni jauh lagi bagus. Tapi mungkin disebabkan saya dah biasa guna mouse yang sensor dia mantap macam PixArt 3370 yang Razer ubah dekat Razer Basilisk X Hyperspeed, ataupun ataupun mouse saya satu lagi PixArt 3395, saya dapat bezakanlah accuracy mouse antara Fanatec Venom 2 dengan mouse-mouse lain tu. Perbezaan dia sangat ketara sebenarnya. Kalau anda dah biasa guna mouse yang kita kata pakai flawless sensor 3395, kemudian anda downgrade kepada 3320 ni, anda akan rasa dengan sangat obvious dia punya perbezaan. Saya tak mampu nak cerita. Saya cuba demo kepada anda. Saya akan buat accuracy test guna Fanatec Venom 2 dan lepas tu saya akan ulang benda yang sama dekat Razer Basilisk X Hyperspeed yang guna 3370. Anda perhatikan pergerakan saya ke target tu, anda akan perasan bila saya pakai Venom ni, kadang-kadang dia macam akan terlebih sikit dari apa yang saya nak tekan, kadang-kadang dia macam kurang. Jadi ada banyak pergerakan yang saya terpaksa buat untuk sentuh dia punya target tu. Anda bandingkan sendiri. Abaikan result yang saya dapat. Yang saya nak anda fokus adalah pergerakan mouse tu ke target. Sekarang saya akan ulang benda yang sama dekat Razer Basilisk X Hyperspeed. So, saya tak pastilah anda dapat ke tak perbezaan yang saya cuba tunjuk tadi. But seriously, kalau anda pernah pakai mouse yang guna 3370, 3395, anda pegang Fanatec Venom 2, anda gerakkan cursor dia, anda akan rasa perbezaan yang sangat-sangat ketara. Kalau anda tak pernah pakai lagi wireless gaming mouse yang mantap macam Attack Shark X3 ataupun X6 ataupun Keychron M3 Mini ataupun even Cooler Master MM712 ni, anda takkan rasa mouse ni bermasalah. Anda akan rasa wow, mouse ni memang mantap lah, pergerakan dia sedap. Anda akan rasa macam tu. Sebab memang betul mouse ni untuk harga dia, dengan harga plus minus RM50 Malaysia, seriously dia memang nice. Kalau anda tanya saya, boleh recommend tak wireless gaming mouse bawah 100 yang mantap, first kali saya akan recommend anda beli VXE R1 SE yang saya review sebelum ni. Harga dia dalam RM80 Malaysia, tapi dia dah pakai 3395 SE punya sensor, which is dia punya pergerakan mouse memang tip top untuk sebuah wireless mouse bawah RM100 Malaysia. Max DPI dia pun tinggi gila, tak silap saya 18,000 DPI. Lepas tu yang kedua saya akan recommend anda untuk beli Fanatec Venom 2 ni. Seterusnya baru Attack Shark X2 yang harga dah dalam RM70 Malaysia. Fanatec Venom X2 ni menang dia dekat mana? Menang dekat harga lah. Kalau saya tengok dekat Shopee, harga dia paling murah ada orang jual dalam RM59 Malaysia. Kalau anda berminat, saya akan letak link beli dalam ruangan description box below. Seriously, kalau anda cari wireless gaming mouse
bawah 100. First kali anda kalau ada duit, anda belilah VXE R1 SE. Yang kedua, kalau anda tak ada duit, then go for Fanatec Venom 2 ni. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.